Salam sejahtera semua. Dalam video cikgu ini, cikgu ingin berkongsi tentang panduan mengenal pasti isi rumusan. Soalan rumusan merupakan soalan ke-9 dalam bahagian C, kertas 2, Bahasa Melayu SPM, KSSM ya. Markah penuh untuk soalan rumusan ialah 30 markah. 同学们，rumusan 题目是在马来文试卷2第9题，满分是30分。Maka rumusan boleh dibagikan kepada dua, iaitu isi 20 markah, bahasa 10 markah. Untuk isi, kita mesti ada pendahuluan 2 markah, isi 8 isi 16 markah dan 1 ayat penutup 2 markah. Manakala untuk bahasa dinilai secara holistik berdasarkan penggunaan bahasa murid. 同学们， rumusan 的满分30分就是包括了内容20分和语文10分。内容方面，我们一定要有一个开头，8个内容和1个结尾。语文方面是看整体的10分，所以如果是最好的分数就是8到10分。比较中等的5到7，更下一点是3到4，和最差也有1到2分。Untuk makluman murid-murid, dalam video siri 1, cikgu telah berkongsi tentang panduan umum rumusan. Manakala dalam siri 2, cikgu telah berkongsi pula tentang ayat pendahuluan rumusan. Jadi bagi murid-murid yang belum menonton video-video ini, nanti kamu bolehlah menontonnya. 同学们，之前老师已经录制了2个影片有关 rumusan， 那就是第一集是判断umum rumusan， 是简单介绍这个 rumusan 这个题目。第2集是有关 ayat pendahuluan rumusan， 是教你怎样写开头。如果有同学还没有观看这2个视频，你们等下可以观看哦。Baiklah murid-murid, mari kita lihat panduan mengenal pasti dan menulis isi rumusan. Yang pertama, murid perlu membaca petikan sama ada prosa atau puisi dan mengkaji grafik yang terdapat dalam soalan rumusan. 同学们，这边老师分享有几个方法我们可以用来去确认和写这个 isi rumusan， 就是 rumusan 的内容。第一就是学生必须读文章、诗歌或研究图表，题目会给你文章或诗歌或图表，所以每一样在题目里面的这些bahan或者资料，你们都必须的仔细的读和观察。Panduan kedua ialah murid perlu mengemukakan 8 isi lengkap. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. 第2项就是学生必须写8个内容，内容必须根据每个资料或者bahan和包含每个焦点，或者我们所谓的 fokus。 Yang ketiga, untuk perenggan isi, kita ada beberapa jenis pemerengganan. Yang pertama,
semua isi iaitu 8 isi ditulis dalam perenggan kedua. 分段方面我们有几种方法，第一种就是全部内容，那就是8个内容写在第二段。Pemerenganan yang kedua pula ialah isi ditulis dalam perenggan yang berasingan mengikut fokus。第二种方法就是我们的内容是写在不同的段，根据焦点，所以每一个焦点就写在个别的段。Mari kita lihat contoh pemerenganan ini. Bagi rumusan 3 perenggan, isi iaitu semua isi, 8 isi ya, ditulis dalam perenggan kedua. Untuk rumusan 4 perenggan pula, isi fokus 1 ditulis dalam perenggan kedua, isi fokus 2 ditulis dalam perenggan ketiga. Jadi di sini murid-murid akan nampak bahawa dua fokus yang berbeza ditulis dalam perenggan 2 dan perenggan 3. Seterusnya untuk rumusan 5 perenggan. Isi fokus 1 ditulis dalam perenggan kedua, isi fokus 2 ditulis dalam perenggan ketiga, dan isi fokus 3 ditulis dalam perenggan keempat. Jadi, apabila kita menulis rumusan 5 perenggan, maksudnya isi perenggan kita ataupun isi rumusan kita terdiri daripada 3 fokus yang berbeza. 同学们，你们看看这个图表，老师有分3种的分段。那rumusan 有分3种的段落，那就是第一种就是3段的rumusan答案。如果是3段，我们的第2段就是有全部内容的，就是全部焦点的内容，我们写在第2段。如果是4段的rumusan，我们的isi fokus 1，那就是焦点1的内容写在第2段，焦点2的内容是写在第3段。所以这边我们写4段啊，同学们记得写4段的rumusan是因为我们把2个焦点分开来写。接着就是5段的rumusan。怎么样讲5段的rumusan呢？焦点1的内容我们写在第2段，焦点2的内容写在第3段，焦点3的内容写在第4段。所以在这边，如果我们写5段的，意思是说我们的rumusan是有3种焦点，然后每个焦点都分开来写在不同的段。当然，同学们要记得，我们的第1段和最后1段还是我们的，就是我们的开头在第1段，和最后1段就是我们的结尾。Murid-murid harus ingat ya, untuk perenggan pertama kita wajib ya menulis perenggan pendahuluan. Manakala selepas kita dah siap tulis perenggan isi, jangan lupa kita ada perenggan terakhir untuk menulis ayat penutup. Seterusnya, marilah kita lihat pula panduan mengenal pasti, fokus dan mengesan isi dalam petikan. Kita ada beberapa panduan yang mudah, jadi murid-murid sila beri perhatian ya pada penerangan ini. Okey, yang pertama, apabila ya kita mencari ayat untuk fokus sebab, punca, faktor atau penyebab dalam petikan ataupun dalam ayat kita, biasanya kita akan nampak beberapa penanda ayat
seperti perkataan-perkataan yang cikgu senaraikan dalam jadual 1 ini. Okey, antara perkataan yang boleh dijadikan penanda ialah pihak atau yang menyebabkan. Yang kedua, kita ada rangkai kata seperti disebabkan oleh atau perkataan kerana atau oleh sebab. Selain itu, kita ada perkataan seperti menyumbang, menyebabkan, mengakibatkan atau mendorong. Yang keempat, kita juga ada rangkai kata ataupun frasa seperti juga menjadi punca, merupakan sebab berlakunya atau juga menjadi penyebab. Seterusnya, perhatikan dalam ayat yang ada maksud sebab ya. Kita juga biasa dapat perkataan-perkataan ini seperti hal ini berpunca daripada ataupun hal ini terjadi disebabkan oleh. Seterusnya, terdapat juga penanda ayat seperti diburukkan lagi dengan ataupun dikaitkan dengan。同学们，这边老师有列出有几项方法，我们怎么样从文章中找出焦点或者内容。如果我们的造句有这些字或词，我们的内容就是原因的，我们的内容就是讲我们的焦点是讲到原因的，所以这些字老师在它后面已经有写了华文的意思，所以有这些词或字就是代表那个造句是有讲到原因的。同学们要仔细看哦，每一行的例子。Panduan kedua adalah tentang fokus untuk langkah, usaha, cara. Ya, cikgu senaraikan banyak ya perkataan yang bersinonim, semuanya maksud sama lah ya, ataupun ada inisiatif dan lain-lain lagi. Baik, jadi apabila ayat kamu ya ada perkataan-perkataan ini, jadi murid-murid haruslah ingat ini merujuk langkah atau usaha. Okey. Contohnya, kita ada perkataan ataupun kata kerja. Itu kata kerja biasanya berimbuhan men, ya, men ataupun menkan. Okey. Yang kedua, kita ada kata bantu, ya, seperti apa? Hendaklah, perlu, mesti. Yang ketiga, kita juga ada kata kerja pasif seperti digalakkan, disarankan, dicadangkan. Seterusnya, frasa seperti dengan cara, melalui atau dengan. Seterusnya, kita juga dapat lihat frasa seperti berperanan sebagai ataupun memainkan peranan yang penting dengan. Okey. Baik, jadi kesemua ayat ini sebenarnya mempunyai trend yang sama, iaitu siapa buat apa. Jadi siapa buat apa tu maksudnya cara啦呀，cara。好，同学们，这边又是讲到我们从文章中找到有关方法的焦点。OK，我们的造句要有这些字，比如说有动词，有一些 kata bantu 或助词，它的意思是应该，或者也有一些字体，比如说它的意思是被鼓励、被建议，还有其他的。所以最重要是这些造句所要带出来的意思是说谁做什么， OK， 所做的东西那个就是我们的内容或焦点，因为我们要找的是方法。Panduan ketiga pula adalah tentang fokus faedah, kebaikan, kepentingan, manfaat atau kelebihan. Semuanya membawa maksud yang sama ya. Dalam ayat kita, biasanya kita akan dapat penanda ayat yang begini ya, seperti perkataan-perkataan ya, kata bantu. Okey. Mampu, boleh, dapat ataupun telah atau akan.
kita juga ada kata kerja seperti membolehkan, berupaya, mendatangkan, menyebabkan, mengakibatkan, menyumbangkan, membolehkan, menjadikan. Seterusnya, ada juga perkataan seperti penting dalam ataupun kata kerja memudahkan, mengelakkan, meningkatkan. Jadi ini semua menunjukkan ayat itu berkaitan dengan fokus kebaikan. 第三种方法就是当我们的造句有这些字，它就是来告诉我们这些造句的焦点是讲到重要性或好处。哪一些字呢？给同学们一定要看造句里面有的这些字，老师已经列出来了的。比如说有些字是它的意思是可以、已经、将会，或者有能力、能够，或者可以使到，重要于、方便、避免或提升。所以同学们如果没有办法100%的去明白文章的意思，你们真的需要看这些图表，然后去慢慢的记得有这些字是代表什么样的焦点，这个很重要哦。Panduan keempat pula berkaitan dengan penanda ayat untuk fokus kesan. Dalam petikan ataupun ayat, jika ayat itu membawa maksud kesan, jadi terdapatlah beberapa perkataan yang boleh dijadikan panduan. Contohnya, kesannya, akibatnya, dapat, boleh, telah, akan, ataupun ada juga kata kerja seperti mencerdaskan, menyebabkan, mempengaruhi, mengakibatkan, menjadikan, mendatangkan. 同学们，这个第四个方法就是如果我们的焦点是讲到后果、效果或影响，我们的造句里面或许会有这些字眼。这些字眼的意思，老师已经写在每一行的后面，所以同学们一定要看明白整个文章。你们读过，如果有一点点不明白也不用紧，都是要读过的，然后尽量找看过这些字，希望能帮到你们去找到对的焦点。Baiklah murid-murid, ini ialah panduan kelima. Panduan ini untuk semua jenis fokus. Maksudnya, apabila ada penanda wacana ini ataupun perkataan ini dalam ayat, biasanya penanda wacana di depan ayat Jadi ini ialah isi baharu. Ini ialah isi baharu dan perkataan ini bolehlah dijadikan panduan. Apabila ada penanda wacana ini, mungkin ini ialah isi baharu. Ini sesuai, panduan ini yang kelima ini sesuai untuk semua fokus. Kita ada seperti di samping itu, selain itu, seterusnya, selanjutnya, tambahan pula, malah, pada masa yang sama, pada waktu yang sama, bukan itu saja, dan yang terakhir juga dan pula. Jadi semua ini biasanya akan memaklumkan menjadi satu tip ataupun clue memberitahu kita seterusnya ada isi baharu。同学们，这个第五项的就是给全部的焦点。你们要记得，如果有这些penanda ayat，你可以看到它的意思在后面如果有这些penanda ayat
尤其是在造句的前面啊，或者好像juga boleh是在中间那边，这个就是我们的新的内容，就是在这个造句里面，所以这个也会帮到你找到新的内容，不管什么焦点都可以用到。Baiklah murid-murid, sekian saja perkongsian cikgu dalam video ini. Cikgu berharap murid-murid telah memahami penerangan cikgu, dan jika masih tidak faham, murid-murid boleh meninggalkan komen ya dalam video ini. Okay, jangan segan-segan, kamu boleh bertanya soalan. Dan cikgu juga ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid yang selama ini sudi menonton dan memberi respon lah ya dalam video-video cikgu. Ya, cikgu harap kamu telah mempelajari sesuatu, dan cikgu berharap penerangan cikgu ini dapat membantu kamu meningkatkan pemahaman dalam soalan rumusan. 同学们，老师今天的分享就到这边啦。OK， 老师希望你们对于这个rumusan怎么样去找这些焦点会更明白。老师当然也是要感谢那些有观看老师视频的同学们。OK， 如果你们看了还有不明白，你们可以在这个 video 这边 OK video 的 comment 那边写你们的问题，老师会尽量回答的。这样我们就改次再见咯。OK， 老师接下来还会做有关rumusan的 video， 到时候你们可以再看。Baik, itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi ya. Terima kasih.